Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang ke-28 daripada bulan Rejab 1442 Hijrah. Allah masih lagi manjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat dan kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama sekali, macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Pagi ini insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Susunan Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Dan kitab ni diterjemah ke bahasa Melayu oleh murid beliau, murid kepada penyusun kitab ini, iaitu Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam hafizahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihim wa bikitabihim fi daraini amin ya rabbal alamin insya-Allah. Dan pagi ni insya-Allah kita sambung muka surat yang ke-36. Hadis yang ke-18. Pagi ini insya-Allah kita akan tengok sama-sama waqala al-musannif rahimahullahu taala, hadis yang ke-18. Jangan menyembunyikan ilmu. Itu tajuk yang akan kita bicarakan pagi ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar, atau kama qala akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wa hadha lafzuhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang daripada api neraka. Hadis riwayat daripada Al-Imam Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mana ada kitab, buat catatan sikit. Kekang tu kalau boleh dekat, kalau boleh perkataan kekang tu, buat sikit terjemahan di situ. Tulis situ, tali yang digunakan pada mulut kuda. Lijam ni tali yang digunakan untuk ikat mulut kuda tu, untuk kita tarik kepala dia tu. Itu dia panggil lijam. Baik. Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, siapa ada kitab sikit, buat catatan sikit lah atas perkataan ilmu tu, tulis situ fardu ain. Ilmu yang fardu ain lah, ataupun ilmu yang perlu diketahui. Lalu dia menyembunyikannya, dia tak cerita, dia tak habaq dekat orang yang bertanya tentang ilmu tersebut. Maka hari kiamat, orang yang sembunyikan ilmu akan disiksa dalam api neraka. Baik, cuba tengok keterangan dia sikit. Hadis ni simple sahaja pagi ni. Keterangan. Di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Dalam kitab Arab susunan Kiai Haji Muhammad Syukri bin Unus ada sikit huraian, ada cerita sikit tentang hadis ni. Wal muradu bidzalik al-ilmu alladhi yalzimu ta'limuhu wa ta'ayyanu farduhu ka kafirin yas'alu 'anil Islam wad din wa ka hadithi 'ahdin bil Islam yas'alu 'anis salah. وَكَمَنْ جَاءَ مُسْتَفْتِيًا فِي حَلَالٍ وَحَرَامٍ فَيَلْزِمُهُ تَعْلِيمُهُ وَجَوَابُهُ وَمَنْ مَنَعَهُ اسْتَحَقَّ الْوَعِيدِ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي النَّوَافِلِ الْعِلْمِ الَّتِي لَا يَلْزِمُ تَعْلِيمُهَا.
Itu sedikit huraian daripada hadis ini. Kita baca bahasa Melayu. Kita tengok apa maksud hadis ini. Dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah yang dikatakan sembunyi ilmu ni masuk neraka. Siapa sembunyi ilmu ni masuk neraka ni, ilmu apa? Kita tengok ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajar. Itu maksud dia. Ilmu yang wajib diajar, kalau kita tak cerita, dosa. Orang main jumpa kita, contoh. Orang tahu kita ni mahir baca Quran. Contoh. Dia main jumpa kita, dia kata, Haji, boleh tak tolong ajar saya Quran? Saya memang tak erti sungguh. Kita tak tahu, cari oleh. Saya tak erti. Padahal kita erti. Dia main jumpa kita tu, minta ajarkan ilmu yang wajib untuk dia erti. Kita tak tahu, cari oleh. Kan? Cari oleh. Rupanya bila kita sembunyikan ilmu yang macam tu, kita dikira berdosa. Hari akhirat kita akan diseksa lah api neraka. Hati-hati no. Kadang ada orang datang tanya, orang minta bantuan kita supaya sampaikan ilmu yang berbentuk fardu ain. Kita duk kata tak tahu. Sedangkan kita ada masa, kita ada tenaga, kita ada ruang untuk mengajar, saja simpan. Sebab apa? Wallahu alam lah. Tapi kita tak ajar dia ilmu yang wajib untuk dia ketahui, kita bertanggungjawab. Seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui Islam. Itu satu contoh yang pengarang kitab kita bagi. Orang kafir mai jumpa kita, Haji, mau tanya sikit, Islam ni macam mana? Tak tahu. Kita tanya jabat agama, saya tak tahu apa. Padahal apa salahnya kita cerita sikit, Islam ni agama yang Allah Ta'ala turunkan pada Nabi SAW. Ceritalah sikit, kawan nak tahu tu. Boleh jadi, masa hadapan, dia tak mau ambil tahu. Waktu tu dia nak tahu, kita simpan. Lepas tu kalau kita mengaji sikit lah, kalau dah sebut tajuk ni. Lepas tu kalau kita mengaji dalam ilmu fiqah, orang kafir mai jumpa kita nak masuk Islam. Orang kafir mai jumpa kita nak masuk Islam. Kita tangguh. Kita kata tak apa, satgi. Saya ada kerja, satgi. Nak tanya Islam, nak masuk Islam apa, satgi. Rupanya kalau dalam mazhab Hanafi, bukan mazhab kita lah. Tapi kalau mazhab Hanafi, orang yang tangguh masa ni, orang Islam yang tangguh masa ni, kafir dia. Dia jatuh kafir. Sebab apa? Ar-ridha bil kufri kufrun. Kamu redha dia duduk dalam kekufuran seminit. Kamu redha dia duduk jadi orang kafir lagi seminit, juga dikira sebagai kufur. Itu dalam mazhab Hanafiyah, bukan mazhab kita. Kawan tu main mengedak kita nak tanya pasal Islam, nak masuk Islam, kita duk kata nanti. Oh, pasal benda tu benda wajib. Baik. Seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam, yang bertanya tentang hal sembahyang. Orang tu main tanya pasal sembahyang, dia kata tak apa, nanti duk nanti. Sedangkan benda tu boleh jawab segera, jawablah. Tu mustahak tu, jawab dulu. Sebab benda tu dia perlu buat. Dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haram satu perkara. Perkara tu juga wajib. Orang main tanya ni benda ni boleh tak boleh? Tak apa, nanti. Sedangkan kita tahu. Kalau tak tahu tu bab lain. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Ni wasiat Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki kepada anak-anak murid beliau. Jadi kita ambil lah wasiat ni. Beliau mengatakan, usikum an taqula la a'lam fima la ta'lam. Aku pesan kat kamu semua, wahai anak-anak muridku. Hari ni kita ambil pesanan ni. Beliau mengatakan, aku wasiat kat kamu semua, cakaplah tak tahu pada benda yang kamu tak tahu. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Tapi kalau benda basic, maklum minaddin bil darurah, benda hak kita tahu, benda basic agama ni kita tahu, orang tanya, hak tu wajib jawab. Jangan duk kata tak tahu lah. Saya benda tahu, kena habaq. Baik. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, dalam contoh-contoh yang awal tadi, orang kafir yang nak tanya pasal Islam, orang masuk Islam nak tanya tentang amalan dalam Islam, orang yang main tanya bab halal haram yang mana yang kita tahu, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Siapa sembunyi tak abang, dosa. Tangguhlah dosa. Ayah-ayah ada anak kita tanya soalan. Soalan tu soalan yang basic lah. Soalan basic tentang agama. Kita tak jawab. Nanti suruh kacau. Nanti. Ayah dah kerja. Nanti. Sedangkan soalan tu soalan boleh jadi. Dia tanya ayah, nak tanya wuduk ni kalau tak basuh telinga, sah. Dia tanya soalan basic, tapi kita tangguhkan jawapannya. Sedangkan kita tahu jawapan tersebut. Jangan jawab dulu. Kena ra'i dulu. No? Baik. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya.
Tapi perkara-perkara yang sunat, perkara-perkara yang orang tersebut tak sampai masa lagi untuk tahu, hak tu tak cerita tak apa. Kalau benda tu, maklumat tu tak sampai maklumat lagi, tak patut cerita lagi, jangan cerita. Sayyidina Abu Hurairah pernah sebut dah. Ni, periwayat hadis ni kata apa? Aku simpan daripada Nabi dua ilmu. Aku ni tanggung ilmu daripada Nabi SAW, dua. Satu, aku cerita dekat umat, aku cerita. Ilmu apa yang cerita tu? Ilmu hadis. Ilmu hadis aku cerita. Tapi ada satu ilmu, kata Abu Hurairah, aku tak cerita kat siapa pun ilmu ni. Ilmu ni aku simpan kat aku. Walaupun Nabi cerita, tapi dia simpan ilmu tu. Dia kata, kalau aku cerita, quti'a hadzal bul'um. Dia kata, kalau aku cerita, kepala aku kena pencung. Kalau aku cerita kat orang ramai, kepala aku kena pencung. Ulama bahas ilmu apa? Hadis tu ada nanti belakang. Nanti kita akan tengok. Hadis berkaitan dengan Sayyidina Abu Hurairah kata, kalau aku sampaikan ilmu tu, aku kena pencung. No? Nanti kita tengok ada di belakang. Saya tak ingat dia punya hadis tu nombor apa. Minta maaf, hadis yang ke-29. Nanti kita tengok. Beliau mengatakan, falau haddathtukum bihi quti'a hadzal bul'um. Kalau aku cerita lihat aku kena pencung. Ilmu apa Ustaz? Ni ilmu ulama sebut ilmu fitnah akhir zaman. Sayyidina Abu Hurairah kenal ataupun Sayyidina Abu Hurairah tahu. Nabi SAW maklumkan pada beliau siapa orang hak jadi merepek macam ni, hak jadi pemimpin merepek macam ni, hak jadi pemerintah merepek macam ni, Nabi sebut satu-satu. Jadi kalau ilmu tu disampaikan pada orang, kepala beliau kena potong. Nah, jadi ada ilmu kena cerita, ada ilmu yang perlu disimpan. Tapi ilmu yang wajib orang kena reti, hak tu kita tak boleh simpan. Nah, jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Kalau orang main tanya, wajib kena bagi tahu. Kalau benda tu wajib untuk dia tahu. Dia perlu tahu, kena cerita. Jangan duk kata tak tahu. Ayah-ayah kerja di kilang, contoh. Anak-anak kita kerja di kilang, ada non-Muslim, duk main tanya. Nak tanya orang Islam ni macam ni. Kita reti dengan jawapan tu sebab dia main tanya, wajib jawab. Kalau benda tu benda yang wajib untuk dia tahu, jawab. Jangan duk kata tak tahu, so duk tanya saya, tanya ustaz lah. Padahal benda tu kita tahu. Ceritalah setakat mana yang kita tahu. Baik. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram ataupun ilmu yang berkait dengan fardu ain. Kalau benda tu berkait dengan fardu ain, berkait dengan halal haram, wajib untuk dijawab. Khususnya orang alim. Tapi ayah-ayah, ibu-ibu sekalian ambil perhatian sikit noh. Ulama dulu, kalau datang tanya tu soalan-soalan yang wajib, dijawab. Kalau apa yang mereka tahu, mereka jawab. Tapi kalau soalan tu soalan, kita nak kata macam mana? Lorak Kedah kita ni. Kita panggil, bahasa ni kasar je lah noh. Kalau hak mai tanya tu soalan nampak, soalan nak menguji. Satu. Ataupun soalan tu soalan bodoh. Bahasa ni kasar je lah. Ulama dulu ada yang tak jawab. Contoh ada orang main tanya Imam Malik. Orang main tanya Imam Malik, apa hukum kalau manusia bersetubuh dengan ayam? Manusia bersetubuh dengan ayam. Keluar telur. Telur tu boleh makan tak? Orang tanya Imam Malik. Imam Malik tak jawab terus soalan tu. Tak jawab terus. Satu. Ada orang main tanya Imam Ahmad bin Hanbal. Masuk tanya Imam Ahmad. Imam, tumpang tanya ayak basuh kacang ni. Ayak basuhan kacang ni boleh ambil buat sembahyang tak? Tanya soalannya tu. Imam Ahmad jawab tak boleh. Ada lah istilah Imam Ahmad tu, tapi jawab tak boleh. Lepas tu dia tanya soalan lain lagi. Imam Ahmad jawab tak boleh. Jawabnya ni tak boleh. Habis 3-4 soalan, lelaki tu selesai tanya, lelaki tu keluar. Masa keluar, Imam Ahmad tahan dia. Imam Ahmad tanya, doa keluar masjid apa dah? Dia doa keluar masjid. Dia doa. Imam Ahmad kata, belajar tu dulu. Tanya hak tu dulu. Ambil berat hak tu dulu. Pasal hak tu hari-hari buat. Ni duk tanya soalan ayak kacang lah, soalan nu lah, soalan ni. Soalan yang tak apa ada kaitan dengan apa yang kamu nak buat. Ayah nak jumpa, ada orang tanya soalan. Ustaz, apa hukum ayak mani?
Air mani kalau himpun 2 kolah, boleh ambil sembahyang? Tak ada orang tanya soalan. Kalau ada orang pernah tanya, tengok ada setengah guru yang bijak. Guru yang bijak, dia tak bahas. Air mani ni macam ni, dia tak bahas. Dia jawab sikit lah. Dia kata himpun lu, bagi cukup 2 kolah. Oh, kita bahas. Saya soalan tu tak patut tanya pun. Jadi ada soalan boleh dijawab, ada soalan tak patut jawab pun. Tambah kalau orang tu datang mai tu nak menguji, tanya soalan hak pelik-pelik, tak perlu rai pun tak apa. Tu ada setengah guru kadang bila orang tanya soalan, yang kita tengok soalan ni bukan soalan tanya tu nak tahu, tapi tanya tu nak test. Kadang-kadang kita tengok para guru tak jawab pun soalan ni. Dia kata saya tak tahu. Lepas tu nak tanya tu kena tengok tak, jangan tanya untuk test. Sebab ulama dulu tak jawab pun. Baik, selesai. Hadis yang ke-18. Jadi kesimpulan dia, orang tanya ilmu fardu ain, jawab. Orang tanya ilmu mabait, tak jawab pun, tak apa. Baik, hadis yang ke-19. Jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. Hadis yang ke-19 ni, pakat-pakat ambil lah. Mudah-mudahan ini juga satu bekalan kita masa kita meninggal dunia. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, atau kama qala akhrajahu Abu Daud. Daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah bahawa memberi petunjuk oleh Allah akan seseorang dengan sebab kamu, maka itu terlebih baik daripada unta yang merah. Baik. Nabi SAW bersabda, memberi petunjuk oleh Allah akan seseorang dengan sebab kamu. Apa maksud dia? Saya terjemah dalam lorak kampung kita. Hadis ini bermaksud, mana-mana orang yang dapat hidayah, mana-mana orang yang dapat petunjuk, mana-mana orang yang berubah jadi baik, punca dia jadi baik tu, sebab dia jadi baik tu, wasilah dia kita. Maksud dia dengan perantaraan kita. Kita buat sesuatu, membuatkan dia jadi baik. Kita bercakap sesuatu, membuatkan dia jadi baik. Akhlak kita, menjadikan dia jadi baik. Apa saja tindakan kita, menyebabkan dia berubah jadi baik. Kita dikira sebagai penyebab kepada dia jadi baik. Orang yang menjadi penyebab ini, kata Nabi SAW, lebih baik daripada unta yang merah. Siapa yang ada kitab, belakang kataan unta merah tu, buat catatan, tulis itu, binatang yang sangat mahal. Kira kalau unta merah lah, kira kenderaan yang sangat mahal. Orang Arab kalau ada unta merah ni kira habis meter. Macam kita lah tak tahu, kereta kot no. Kereta hak mahal-mahal kot. Baik. Ayah-ayah yang mana ada kitab, boleh tengok dalam kitab tu. Periwayat hadis ni, selalu saya jarang ulas periwayat hadis. Tapi hari ni kita ulas sikit lah. Periwayat hadis ni nama dia Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Sahal ni maksud dia senang. Senang. Kalau tak silap saya, asal nama dia Haznin. Haznin ni maksud dia susah. Asal nama dia susah. Bila Nabi SAW tanya nama dia, dia sebut susah. Nabi tukar. Tak, kamu senang. Itu yang lekat Sahal. Senang. Sebab tu ulama bahas berkaitan dengan nama ni, saja kongsi ya, no. Ulama bahas tentang nama ni. Ada nama yang wajib ditukar. Ada nama yang sunat ditukar. Ada nama yang harus saja tukar. Ada nama yang makruh tukar. Ada nama yang haram tukar. Nama tu sendiri ada bahas. Ada nama yang wajib tukar. Wajib tukar tu apa Ustaz? Kalau kata nama dia membawa maksud yang tak elok. Contoh, nama dia tu Hawiyah, nama neraka. Kalau nama dia Hawiyah, boleh jadi ayah dia akan mak dia letak dulu. Dengar baca Quran sedap. Narun Hamiyah ke dengar nama neraka tu sedap. Lah kali pun nama Hamiyah ataupun Hawiyah ke apa ke. Nama tersebut bila dia besar, dia tahu kata maksud nama dia tu neraka. Oh, baru tahu nama pun neraka. Patutlah wajib tukar. Tak payah PGPN tak apa. Tapi nama tu wajib tukar. Panggilan tu wajib tukar. Satu. Boleh noh, tu wajib. Lepas tu ayah-ayah balik nanti tengok.
Kalau anak kita tu, cucu kita ke ada nama, cek makna, apa makna cucu aku ni. Tengok-tengok makna dia jin ke, merepek-merepek lah. Wajib tukar. Tak payah pergi JPN lah, tapi panggilan tu tukar. Sebab kalam ni jadi doa. Satu. Ada yang sunat tukar. Sunat ni, balik-balik tengok, nama tu tak ada makna apa, kosong. Panggilan kita seharian tu tak ada makna, kosong. Boleh mana? Wajib tukar. Apa sunat tukar. Balik-balik tengok, cucu kita tu, nama cucu kita tu cantuman. Nama pak dia dengan mak dia, cantum doa. Kita pun tak tahu makna apa. Jadi kita sebagai tok wan, kita mengaji sikit, kalau boleh tukar. Buh nama. Cari nama yang ada makna, buh dia. Nak buh nama apa Ustaz? Lah buh nama tokoh-tokoh Islam yang ada dulu punya ramai. Buh Ustaz, cucu saya ni tak tahu nama apa Ustaz. Saya pun tak tahu nak sebut pun payah Ustaz. Q banyak, Z banyak, W pun ada. Dia Ustaz. Saya pun tak tahu nama apa. Sebut tak erti. Jadi kita sebagai tok wan panggil. Panggil ya. Khadijah, Zainab. Kita panggil. Panggilan tu. Sebab dia akan jadi doa. Dan saya pernah jumpa, wallahu alam, ada riwayat mengatakan siapa yang meletakkan nama anak perempuan pertama dia. Dia ada anak perempuan pertama, dia buh nama Zainab. InsyaAllah keluarganya akan terlindung daripada zina. InsyaAllah. Wallahu alam riwayat tersebut macam mana kedudukan dia, saya tak pasti, tapi pernah jumpa lah riwayat tu. Siapa buh anak perempuan pertama dia dengan nama Zainab. Anak perempuan kita bukan nama Zainab. Tak apa, tapi sekali-sekala panggil dengan panggilan Zainab. Ni no. Ada nama harus tukar. Nama elok dah Ustaz weh. Nama Abdul Rauf. Sedap dah. Tengok-tengok tukar. Buat nama apa? Abdul Salam. Boleh? Nama elok tukar pada nama elok harus. Yang ni orang Indonesia banyak buat noh. Orang Indonesia rajin buat macam ni. Sebelum pergi Mekah, nama lain. Bila pergi Mekah balik, tukar nama lain. Boleh? Tak silap saya ada satu pengarang kitab lah di Indonesia. Macam tu. Sebelum pergi Mekah, nama lain. Balik, tukar nama Ihsan. Tak silap saya sebelum tu nama apa? Bakri. Bakri. Pergi Mekah, balik, tukar. Okay. Ihsan. Apa pengarang kitab Sirajul Talibin. Balik Mekah, tukar. Harus. Ada nama makruh tukar. Nama elok dah. Pergi tukar nama tak ada makna. Nama Syamsuri. Cantik dah. Contoh. Tapi panggil Sam. Contoh. Ni contoh. Tak kena. Samun tu racun. Nama elok-elok dah. Nama Syamsul. Lain kali buh nama apa dah. Nama tak ada makna langsung. Okey. Contoh. Dan nama ada yang haram tukar. Nama elok-elok dah. Muhammad Fawaz elok-elok. Tukar buh nama apa. Ifrit awal. Ayazubillah. Contoh. Hak tu haram tukar. Jadi hak ni Sayyidina Sahal. Asal nama dia susah. Tukar jadi Sahal. Sebab dia jadi doa. Likulli syai'in lahu hazzun min ismihi. Setiap benda ada panggu daripada nama. Masjid ni nama apa? Masjid? Masjid ni ada nama sendiri. Masjid? Oh, nama orang tu Kok ada masjid? Oh, tak ada ni lah. Oh, okey, tak apa. Setiap benda ada nama. Ada panggu. Likulli syai'in lahu hazzun min ismihi. Setiap perkara ada panggu daripada nama. Sebab tu ayah-ayah kalau nak bubuh nama, sebab tu kalau kita mengaji Syama'il, ayah-ayah akan perasan Nabi SAW letak nama pada barang-barang. Kuda Nabi ada nama, pedang Nabi ada nama, baju perisai ada nama. Sebab apa bubuh nama? Sebab setiap benda ada panggu pada nama. Kan dulu ada masjid di Malaysia, nama masjid tu Al-Falah. Al-Falah kan orang berjaya. Tempat tersebut, masjid tu akan dapat panggu orang berjaya tu. Masjid nama apa Ustaz? Al-Mustaghfirin, orang yang minta ampun. Akan ada banyak kebaikan. Ataupun orang-orang tu akan jadi orang-orang yang rajin memohon ampun pada Allah Ta'ala. Sebab tu penting ada nama. Buh, ayah ada kereta. Buh nama kat kereta tu. Dan tak payahlah pergi buat surat beranak apa, tak payahlah. Maksud dia ni, dekat nama tu buh, dekat kereta tu buh nama. Ini sunnah. Nabi SAW buh nama pada rumah. Dia minta maaf. Kalau boleh, rumah buh nama. Sebab nama tu dia akan dapat panggu. Kita akan dapat panggu daripada nama tu. Balik rumah, buh nama rumah. Apa dia? Baitis Salam. Contoh. Maksud dia rumah yang sejahtera. Kita masuk jalan rumah, insya-Allah sejahtera.
Baitur Ridwan, rumah yang diredai. Masuklah rumah, insya-Allah kita akan duduk bersama dengan orang-orang yang insya-Allah Allah Taala redha. Dia dapat panggu pada nama. Nampak pelik, tapi inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buh nama, benda Nabi semua, apa barang Nabi semua Nabi buh nama. Tu yang ada Kaldai, Nabi buh nama Duldul, ada nama Ya'fur. Tu tak Kaldai, pedang mau ada nama. Kan kita duduk dengar orang nak sebut pedang Nabi apa? Zulfiqar. Saya pun tak hafal sangat nama-nama tu, tapi ada nama apa? Allahumma salli alaihi apa lagi ya? Pedang-pedang Nabi SAW. Maksudnya tombak, alat-alat Nabi semua ada nama. Jadi kita rasa boleh lah kot. Ambil sikit-sikit, buh nama. Jadi kita panggil dekat benda tu dengan nama dia. Pasal dia akan jadi doa. Nah, insya-Allah. Baik. Sambung. Sikit ke noh? 7.30 tak berhenti. Kita baca apa habislah. Nak sebut yang tu aja sebenarnya bab nama tu. Keterangan. Memberi hidayah bagi seseorang adalah mutlak menjadi hak Allah Taala. Kena memberi hidayah ni hak mutlak Allah Taala. Apa yang dilaksanakan oleh para ulama, pendakwah, ibu bapa, pendidik, apa yang kita buat ni adalah mengusahakan sebab-sebab lahiriah untuk seseorang mendapat hidayah. Siapa ada kitab tapi sebab-sebab lahiriah tu tulis bahasa kita khatiang. Khatiang. Kita ni khatiang. Apa ada bahasa kamu? Ikhtiar. Khatiang lah. Kan? Ikhtiar. Kita ni manusia ikhtiar, usaha. Memberi hidayah ni hak Allah Taala. Baik. Mungkin hidayah didapat oleh seseorang. Mungkin hidayah ni diperoleh oleh seseorang setelah dia membaca buku yang kita tulis. Boleh jadi. Kita tulis sesuatu, orang baca, orang dapat hidayah. Boleh jadi. Atau setelah dia mendengar nasihat tulus ikhlas yang kita berikan. Boleh jadi lepas kita cakap, orang dengar, orang dapat hidayah, dapat petunjuk dengan cakap kita tu. Atau setelah dia melihat beberapa karamah keistimewaan yang diberi Allah pada seorang ulama, boleh jadi dia berubah jadi baik. Dan begitulah seterusnya. Sebab tu bila tulis bagi elok. Sebab tu bila cakap bagi elok. Sebab itu bila buat perangai bagi elok. Ada manusia jadi berubah baik dengan sebabkan perangai. Abdullah bin Mas'ud, tak silap saya, ada sahabat. Ada satu, ni zaman dululah, ada orang-orang muda duk main alat muzik. Ada sahabat seorang, satu sahabat, tak silap saya. Sahabat tu masuk macam tu ya. Dia kelumbung kepala dia macam tu. Macam tu. Kelumbung kepala masuk dalam tempat budak-budak duk main tu. Masuk. Dia tak kata banyak pun, dia kata sikit. Dia kata, sayangnya suara yang sedap yang dikurniakan Allah digunakan pada tempat yang tak sepatutnya. Cuk tu ya, masuk sambil gelombong kepala kan nampak pun. Sayang suara sedap Tuhan bagi guna pada tempat tak sepatutnya. Lepas tu terus keluar pada situ. Hak jadi penyanyi tu, berubah terus jadi anak murid apa sahabat. Cakap banyak tu ya. Lepas tu hati-hati kadang perangai kita ni maknanya boleh jadi orang dapat hidayah. Dan hati-hati juga, kadang kelaku kita, cakap kita, tulisan kita menyebabkan orang cuh daripada agama. Tu pun hati-hati juga. Ayah duduk di kedai kopi, sembang, pompang. Orang tengok, orang kata, apa macam ni. Kena jaga tu Saya nak cerita tapi boleh nak cerita saja, kongsi satu lah. Cerita tu jadi di Kulim. Ni, belah kita. Ada satu abang tu. Ni cerita lama. Ada satu abang tu jatuh handset. Handset dia jatuh. Handset mahal jatuh. Dia balik-balik rumah cari-cari handset tak jumpa. Dia ambil handset bini dia. Dia telefon. Banyak kali telefon. Last kali dia telefon. Ada seorang budak angkat telefon. Ada budak tu angkat. Masa budak tu angkat, pakcik hak telefon ni. Dia pun dah angkat ni. Assalamualaikum. Budak tu jawab, Waalaikumsalam. Oh adik, minta maaf adik boleh tak adik bagi balik handset pakcik tu? Handset pakcik tu jatuh. Pakcik betul-betul banyak maklumat dalam tu. Minta tolong adik. Pakcik minta tolong sungguhlah. Boleh tak bagi kat pakcik balik handset ni? Pakcik duk cari ni. Pakcik betul-betul minta tolong. Dia duk merayu lah minta nak dapatkan handset tu balik. Budak tu jawab senang pakcik mai jumpa saya dekat satu stesen minyak. Tak payah sebut dia mana, tapi belah kita.
Pakcik mai jumpa di satu stesen minyak ni, saya tunggu di situ. Pakcik tu pun start motor pergi terus. Sampai-sampai di sana, dia tengok ada satu budak. Tengok budak tu serabut lah. Kalau balorat kita lah. Macam budak tekpik tu. Duduk itu. Dia pergi kat budak tu suruh. Nah pakcik, siap pakcik kan? Dia pun ambil, terima kasih, nak apa semua. Dia nak bagi segera hati pun budak tu tak mau. Tak apa. Masa dia nak balik, dia teringin nak tanya satu benda kat budak ni. Dia patah balik, dia rasa nak tanya, dia pusing balik. Dia tanya adik, minta maaf adik no. Boleh apa cik tanya satu soalan? Pasal apa adik tak ambil handset ni? Dah dapat baru tanya lah. Kalau awal-awal tanya, pakai lemuk tu. Dia tanya, adik tak ada rasa nak ambil ke handset ni? Pasal apa adik bagi balik? Tahu budak tu jawab apa? Ni yang kata hidayah. Budak tu kata, pakcik, saya masa angkat telefon pakcik tu, masa saya angkat telefon pakcik tu, perkataan pertama saya dengar adalah Assalamualaikum. Tu perkataan pertama saya dengar. Dan sepanjang saya angkat telefon, inilah orang pertama yang bagi salam dengan lafaz Assalamualaikum dulu. Kalau pakcik kata hello je tadi, atau pakcik marah terus, memang saya ambil terus handset ni. Perkataan Assalamualaikum pasal pakcik sebut Assalamualaikum saya teringin nak tengok macam mana orang hak ucap Assalamualaikum masa mula-mula angkat telefon ni. Tu yang saya panggil pakcik main bagi kat sini serah telefon. Perkataan Assalamualaikum Lepas tu kadang-kadang kena hati-hati ke tu. Kita mencakap ikut suka, percakapan kita ni rupanya menjauhkan orang daripada agama. Kadang ada perbuatan kita, percakapan kita simple je. Tapi perkataan tu membuatkan orang jadi baik. Boleh mana? Mudah-mudahan pakai ambil pengajaran sikit lah daripada peristiwa tu. Lepas ni kira angkat telefon, bagi salam. Boleh no? Angkat telefon kah, jawab telefon kah, kita telefon orang kah, bagi salam lah. InsyaAllah. Baik. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha mengundang sebab-sebab yang menjadikan hidayah Allah turun ke permukaan bumi. Dengan demikian, sebab tu kalau boleh buatlah baik. InsyaAllah, mudah-mudahan orang jadi baik dengan asbab kita. Dengan demikian, usaha kita sangat berharga di sisi Allah, lebih berharga daripada seekor unta yang merah, yang merupakan kenderaan yang paling mahal pada zaman tersebut. Mudah-mudahan sebab baik yang kita buat, orang dapat hidayah, menjadikan kita hari akhirat mendapat kebaikan yang banyak. InsyaAllah no. Jadi dua tajuk hari ini mudah-mudahan kita ambil faedah. Nombor satu, jangan sembunyikan ilmu kalau orang tanya, khususnya ilmu fardu ain. Dan yang kedua, berkaitan dengan jadikanlah diri kita ni sebab untuk orang mendapat hidayah. Bulan depan insya-Allah hak ni seronok, kita nak mengaji tajuk orang hak jadi guru, dia perlu ingat anak murid ni adalah wasiat Nabi kepada guru. Maksudnya orang yang mengajar ni dia kena ingat anak-anak murid ni semua wasiat daripada Nabi. Jadi guru dia kena mengajar dengan betul, dia tak boleh cerita benda tipu, dia tak boleh menyesatkan anak-anak murid. Sebab anak-anak murid ni wasiat Nabi kepada guru. Nanti kita bincang bulan depan insya-Allah. Jadi rasa cukup sekadar itu dulu. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kelaman diri saya sendiri, mohon maaf terkasar bahasa tersalah kata. No, isu berkaitan dengan apa? Kalimah Allah dan sebagainya, kalau boleh pakak-pakak bersuara lah sikit. Nah, dekat mana ikut kemampuan kita, pakak-pakak bersuara lah. Nah, insya-Allah nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri sesuatu yang baik dalam Malaysia kita ni insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.